satu. InsyaAllah. Mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi rizwan syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Okay. Makisina fi abada. Ada suara tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Nasihatnya, wahai orang beriman, takwalah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu hakalukum hatta akuna habba ilahi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha amradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, seorang dia merajak dia ada soalnya disebutkan Fadil Tuan Bilal, kemudian Fadil Tuan Siap, kemudian datang puasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang setelah daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung dah pengajian kita, insya-Allah. Tekak kan? Tekak. Pengajian tekak. Muka surat 253. Baris okey. Baris yang kedua, okey, muka surat 253. Ini ada kitab bersama.
Ada tempat kitab kan? Kalau tak bawa kitab, kalau cikgu sekolah, kalau tak bawa kitab, anak murid kena botan. Kena botan kan? Macam itulah. Baik. Demikian juga bacaan tasyahud awal. Okey. Sebab itu kan? Demikian juga bacaan tasyahud awal itu disunatkan lebih pendek daripada tasyahud akhir. Tasyahud awal disunatkan lebih pendek pada tasyahud akhir. Malahan tasyahud awal pun hukumnya sunat abad. Kalau tertinggal, terlupa, maka sunat diganti dengan sawi. Betul tak? Sedangkan tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Kalau tak buat maka tak sahlah sembahyang itu. Baik. Jadi pada tasyahud awal contohnya selepas mengucap syahadah, ia diikuti dengan ucapan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta kaum keluarga baginda Rasulullah. Baik, pendapat kami yang menyatakan sunat tasyahud awal dipendekkan berbanding tasyahud akhir berdasarkan kepada hadis Sayyidina Abu Hurairah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Iza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwas minal arba'i." Iza faragha ahadukum minat tasyahud akhir, apabila selesai salah seorang kamu daripada tasyahud akhir, falyata'awwas, maka naklah dia minta perlindungan min arba'in, dari 4. Mana doa yang di nombor 4 tu? Doanya itu, Allahumma inni na'udzubika min azabil qabri. Itulah doa dia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatihi masihid dajjal wa min fitnatihi masihid dajjal. Okey. Itu doa sunatlah kita tambah tu. Tak hafal ucap, tak apa, tak apalah. Yang hafal bolehlah tambah. Macam tu. Maksudnya apa? Ya Allah Tuhanku, kami berlindung daripada azab kuburan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung daripada azab kubur dan juga azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wa mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan juga daripada fitnah kematian. Fitnah kematian ni kalau sebut dalam syarah dia di sini termasuklah tu. Maknanya godaan syaitan ketika nak mati, lepas tu kata soal jawab dalam kubur, soal munkar nangkir, itu termasuklah tu. Fitnatul mamat, fitnah kematian. Mamat tu mana mati. So jangan panggil ke kawan kita mamat. Jangan panggil mamat. Tak sesuai sebenarnya mamat tu. Maksudnya mati. Mim alif mim ta kan mamat. Yang sesuai Muhammad. Muhammad Ahmad gitu. Min fatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Wa min fitnati masihid dajjal, dan daripada fitnah al-masihid dajjal. Dipanggil dengan al-masih. Nabi Isa pun al-masih juga, tetapi dia ada dua makna. Satu dalam sudut yang baik, satu dalam daripada sudut yang jahat. Jadi masih dajjal ni maksudnya daripada sudut yang jahat, yang tidak baiklah. Macam tu kata ulama. Kalau dalam syarih ni saya tengok dulu. Saya sempat tengok syarih hadis ni. Kena doa ni dia kata. Okey. Wasumiyal masihan li'annahu mamsuhul ain.
matmushiha fahuwa awas. Wasumiyad Dajjal tamyizan lahu min Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dinamakan Masih kerana bahawa sesungguhnya ianya Dajjal itu yang menyapu akan mata, mamsuhul ain. Dia menyapu mata. Saya tak pasti menyapu mata manusia ke ataupun orang. Betul kan? Dia sihir kan? Mamsuhul ain. Mata musyiha. Lagi dia mengelirukan bahawa awal, padahal dianya buta sebelah mata dia. Padahal Dajjal tu buta sebelah mata. Jadi kemungkinan orang nampak dia mata dia tu tak buta, dua-dua baik, tapi sebenarnya mata dia sebelah tu buta. Bahawa awal, sedangkan dia buta sebelah mata. Kemudian wasumihan Dajjal tamyizan lahu min Masih Isa bin Maryam. Dinamakan Dajjal kerana nak membezakan baginya daripada Al-Masih Isa bin Maryam. Ad-Dajjal min at-tadkhil, tajil bermakna tadhiyah. Dajjal tu maksudnya maknanya meliputi pandangan. Dia anahu kazzab yu'til haqqa gitu. Kerana sebenarnya Dajjal ini ialah pendusta dan dia menutupi akan benda yang benar. Wa yasturuhu, dan juga menutupilah. Macam itulah, dan menzahirkan batil. Wa yazharu batil, dan dia menzahirkan kebatilan. Mana benda yang hak tu ditutup dan dizahirkan benda yang batil. Sebab dinamakan sebagai Al-Masih Dajjal. Macam tu. Ini sebut dalam, saya tengok dalam, sempat tengok dalam internet tadi. Baik, insyaAllah kita sambung lagi. Jadi sunat kita bila pada akhir tasyrik akhir, apabila selesai daripada salah orang kamu daripada tasyrik akhir, maka sunat kita berdoa daripada 4 perkara tadi. Pertama, daripada fitnah hidup dan mati, fitnah kubur dan azab kubur, fitnah neraka dan juga azabnya neraka, dan fitnah daripada kejahatan dan dajjal. Itu dah doa tu ni. Sebabnya kita sunat baca. Kalau kita hafal lah, tak hafal tak payah baca. Imam je mungkin hafal lah, imam dah baca. Macam tu. Macam tu. Jadi ada satu lagi doa tu, Allahumma fili ma qaddamtu tu. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni, anta muqaddimu anta muakhiru, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Gitu kan. Tu pun boleh tambahlah. Biasanya kita baca Allahumma fili ma qaddamtu dulu. Lepas tu baru baca yang tu doa tadi, lindung daripada 4 perkara itu. Malahan dalam sebut dalam kitab Mutamad Fiqh Syafi'i pun dia mana sebut doa ni. Di buku surat 298, juzuk yang pertama, dia ada 5 juzuk kitab ni. Macam tu. Apa dia sebut gini? Wa afdalu ayyada'u bima wuya Ali karamallahu wajha. Lebih afdal itu bahawa berdoa seorang tadi dengan sesuatu yang diriwayatkan daripada Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajha, anna Rasulullah sallallahu kana yaqulu baina tasyahhud wal taslim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu adalah dia berdoa di antara tasyahud dan salam, Allahumma fili ma qaddamtu. Ya Allah Ta'ala, bagi ampunkan olehmu bagiku barang telah terdahulu pada aku. Wa ma akhartu, barang yang kemudian. Wa ma asrartu, barang aku tersembunyikan, Wa ma alantu, dan barang yang aku zahirkan. Wa ma asraftu, dan barang yang aku telah terlanjur asraf. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan barang yang engkau lebih tahu pada aku. Anta muqaddimu, engkau lah yang awal, wa anta akhirun, dan engkau yang akhir. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. Macam tu. Kemudian usannu alla yazid imam fi du'a ala qadri tasyahhud.
Dan disunatkan bahawa tidak dilebihkan imam dalam doa atas kadar tasyahud dan solat atas Nabi Muhammad SAW, kerana sungguhnya ianya tak mengikut bagi keduanya. Fa'izada lam yadur, kalau dia lebih maka tidak mudarat. Lebihkan doa itu tak ada mudarat. Walakin yukruhu takwil bighairi ridha ma'mumaini, tetapi makruh memanjangkan doa bighairi ridha ma'mumaini, dengan ketiadaan redha makmum. Dengan ketiadaan redha makmum itu makruh. Imam doa panjang benar kan? Tak salam-salam lagi ni. Apa imam baca doa ni panjang benar kan? Itu makruh lah. Gitu. Wa yazidu ghairul imam ma arada ma lam yakhaf uquhu minasyahwi. Dan lebihkan selain imam barang yang dikenaki selama mana dia tiada takut terjadi dalam lupa. Mana yang bukan imam ni terpulang ke dia lah. Yang imam kat belakang, terpulang dia nak baca panjang mana doa, pulang ke dia lah. Ni yang imam ini. Gitu. So imam itu tak boleh dia panjang-panjang doa. Tapi kalau doa tu maksud daripada Nabi, bacalah macam tu. Jangan lebih-lebihkan doa. Tahulah imam apa doa banyak, cuma doa baca. Sampai ke makmum pun dah risau bila salam imam ke salam ni. Banyak benda dia nak buat lebih ni kan. Jadi hukumnya makruh, masya-Allah. Baik, samudri. Di dalam hadis di atas, Rasulullah SAW memfokuskan pada tasyahud akhir. Ni itu tasyahud akhir tu. Kalau tasyahud awal sudah tentu pendek. Pendek tu kadar yang kita baca at-tahiyah tu lah. Tahiyah, lepas tu syahadah itu, lepas tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ lah. Pendek kan? Macam tu. Kalau terakhir kan tambah lagi panjang lagi. Di sini jelas kepada kita bahawa doa berlindung daripada 4 perkara itu tak perlu dilakukan pada tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud yang pertama itu seharusnya lebih pendek, aqsar, pendek, min tasyahud akhir, daripada tasyahud akhir. Adapun dalil yang menyatakan bahawa lafaz tasyahud awal memadai dengan apa yang kami kemukakan adalah berdasarkan kepada hadis Sayyidina Zaid bin Kharijah. Zaid bin Kharijah, di mana beliau menyatakan, saya pernah menanyakan Rasulullah SAW tentang selawat. Lalu baginda menjawab Allah. Lalu baginda menjawab, sallu alayya wajtahidu fid du'a. Allah wa qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Nabi jawab, dia kata, bacalah selawat padaku dan rajin-rajinlah berdoa serta lafazkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Kalau nak tambah Sayyidina pun boleh, tak ada masalah. Itu pun dia ada dibahaskan kan. Di muka surat sebelah tu pun ada Sayyidina kan. Apa Sayyidina ni boleh, tak ada masalah lah. Dia bukan tak termasuk bid'ah pun gitu. Ni pun dibahas oleh panjang lebar ulama kan tentang Sayyidina. Baik, seterusnya dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud berbunyi, kana Rasulullah SAW iza jalasa fi rak'ataini ulayaini ka'annahu ala rafi kan. Adalah Nabi Muhammad SAW iza jalasa, apabila duduk ia, fi rak'ataini ulayaini, pada 2 rakaat yang awal. Pada 2 rakaat yang awal, ka'annahu, seolah-olahnya alal rafi, seolah-olahnya baginda duduk di atas batu yang dipanaskan. Batu yang dipanaskan. Okey, apakah maksud batu dipanaskan? Perkataan batu dipanaskan ni adalah kinayah, sindiran ataupun pinjaman.
kan, atau istiarah punya mana? Kinayah ni bukan sendiri lah. Pernah dengar perkataan kinayah? Lafaz talak ada dua kan, lafaz kinayah, lafaz sore. Lafaz sore ni direct lah disebut perkataan talak tu. Lafaz kinayah ni dia tak direct sebut, dia tak sebut. Tapi sidi-sidi gitu lah. Jadi itu mana kinayah. Jadi perkataan batu ini, batu dipanaskan itu maksudnya kinayah daripada sebentar saja. So maknanya duduk sebentar lah. Baik, cuba lihat bawah tu kan. Bila menyatakan bahawa Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan pada sanad yang sahih berbunyi, sesungguhnya apabila Sayyidina Abu Bakar duduk pada rakaat yang pertama, seolah-olah beliau duduk di atas batu yang dipanaskan. Demikian juga diriwayatkan pada isnad yang sahih sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Ibnu Mas'ud, bangkit dengan segera ketika selesai pada tasyahud. Hadis ini diriwayatkan daripada oleh Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' Az-Zawahid. Jadi kiasanlah, sindiran atau kiasan kepada cepat. Tak adalah cepat bona. Kan cepat bona kan dah macam patut ayam pula. Dia tengok orang sembahyang kat Indonesia tu, sembahyang cepat betul. Kan tak sompet baca tu kan. Kalau kita orang tak dapat, kita nak baca lah. Laju waktu sebenarnya tak boleh. 20 rakaat 8 minit. Tuan boleh buat 20 rakaat 8 minit. Pumpa salam. Assalamualaikum. Naik balik. Allah Akbar. Dah habis. Boleh banyak tu. Itu pun tahu kan. Parah betul. Baik. Sedangkan kita naklah masuk sembahyang itu dalam keadaan tenang je, relax je lah. Apa benda kelangkap sangat. Itu. Baik, seterusnya Imam Syafi'i dalam kitab Maklum muka surat 105 juz pertama menyatakan menurut hadis ini hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, menerangkan bahawa kepada kita bahawa pada duduk yang pertama itu hanya dibacakan tasyahud dan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan keadaan seperti itulah yang aku pinta. Ini kata siapa tuan? Kata Imam Syafi'i. Dan keadaan seperti itulah yang aku minta. Sekiranya ada yang menambahnya, aku tak menyukai. Cerita. Aku tak suka lah kalau tambah-tambah lagi. Akan tapi jika tak perlu mengulangi solatnya, tapi dia tak perlu mengulangi solatnya dan tak perlu untuk bersujud sahwi. Tetapi dia tak perlu mengulangi solatnya dan tak perlu untuk sujud sahwi. Ini satu pandangan tu. Keras. Ulang balik. Menurut hadis ini Allah Ta'ala mengetahui, menerangkan kepada kita bahawa duduk pertama ini hanya dibacakan tasyahud dan selawat atas baginda Rasulullah. Dan kata seperti itulah yang aku pinta. Sekiranya ada yang menambahnya, aku tak menyukai. Kata Imam Syafi'i. Tetapi dia tak perlu mengulangi solatnya dan tak perlu untuk bersujud sahwi. Sedangkan sepatutnya sahwi kan. Itu. Ini mungkin salah satu kaulah daripada Imam Syafi'i wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah yang berbunyi kana Rasulullah SAW la yazidu fi raka'ataini ala tasyahud. Adalah Rasulullah tidak menambah apa-apa pada tasyahud dalam 2 rakaat yang pertama. Aisyah tidak menambah apa-apa pada tasyahud dalam 2 rakaat pertama. La yazidu fi raka'ataini ala tasyahud. Rasulullah tak tambah. Lainkan daripada tadilah baca tasyahud at-tahiyat tu tadilah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah kan. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, hadis ini tidak bermaksud bahawa baginda tidak berselawat di atasnya ketika tasyahud awal. Bukanlah makna hadis ini baginda tak berselawat. Kata maksudnya. Ini kerana perbuatan selawat baginda itu terbukti dengan pendapat
dan perkataan daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berkata, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam dan berselawat kepadamu. Jadi bentuk selawat yang paling pendek adalah sebagaimana yang telah kami kumpulkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Itu yang paling pendek. Okey. Kalau nak panjang, macam-macam doa, macam-macam selawat. Selawat tafjiriyah ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, kan? Selawat syifa. Macam-macam selawat. Ada satu kitab tu namanya Dalailul Khairat. Pernah dengar kan? Dalailul Khairat ni itulah kitab selawat dia. Dalam tu selawat je. Jadi tu kitab dia mahal juga dah. Dia ada banyak cetakan. Ada cetakan dia ada baris, ada cetakan tak ada baris. Kalau tak ada baris ni murah lah. Tapi yang ada baris tu kadang 100 lebih. Dia tak ada tebal sangat, tapi mahal. Sebab dia dah siap baris dalam tu. Dalailul Khairat nama dia. Saya mengaji dekat Indonesia Aceh dulu. Memang setiap malam Jumaat kena baca dulu. Kita selawat dulu. Cuma kat Malaysia ni dia setakat ni saya tak nampak lagi. Yang buat maknanya malam Jumaat dia baca Dalailul Khairat, tak ada. Mungkin yang baca pun individu. Individu baca lah. Secara berkumpulan tak nampak lagi lah. Macam tu. Biasa kita malam Jumaat ni kita banyak Yasin. Baca Yasin, lepas tu tali arwah. Baca Yasin, tali arwah. Macam tu. Kalau tak buat kan bongi orang. Macam tu. Tukar dengan Ustaz, kita tukar malam Jumaat ni kita buat baca kitab. Marah orang, bongi orang. Oi, malam Jumaat akan baca Yasin, tali arwah dan sebagainya. Marah dia. Dia dah jadi macam benda tu wajib. Sedangkan bukan wajib pun. Dia dah, benda tu dah diadatkan. Dia dah diadatkan. Soalnya macam jadi wajib pula macam tu. Kalau tak baca kan Yasin tak boleh. Kalau tukar surah surah Kahfi, bongi dia. Apa baca surah Kahfi pula? Kau baca Yasin kan? Gitu. Baik, seterusnya. Ini kerana perbuatan selawat baginda itu terbukti dengan pendapat dan perkataan daripada sahabat. Mereka berkata, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam dan berselawat kepadamu, ya Rasulullah. Macam tu. Jadi bentuk selawat yang paling pendek adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan, iaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Harijah, yang merupakan dalil jelas dalam masalah ini. Mana Zaid bin Harijah? Agak sebelah tu lah tadi. Sallu alayya wajtahidu bid du'a, kan sebelah tadi. Wa qulu Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah selawat kepadaku dan rajin-rajinlah berdoa serta lafazkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu. Okay. Saya dah beli satu kitab Arab tu namanya tak tu kelebihan selawat ni. Kelebihan selawat dan tempat-tempat bila yang kita disunatkan selawat. Dia sebut ni tu. Di bahasa Arab lah. Jadi saya tak bawa lah. Banyak kat situ. Baik. Adapun berkenaan mengucapkan lafaz Sayyidina, itu akan saya huraikan dalilnya dalam tajuk berselawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir nanti. Jadi mana kalimat Sayyidina ni akan dihuraikan belakang gitu. Saya tak pasti musuh apa. Ada tak? Nabi jumpa. Berapa? 259. Ha? 2 260 259. Macam tu. Okey. Okey, nanti kita lihat kemudian lah. Seterusnya ada gambar tu kan. Pandang daripada sisi belakang menunjukkan amalan buruk
dalam tahiyat pertama itulah duduk iftirash. Duduk apa tu kan? Duduk iftirash. Apa maksud duduk iftirash? Kaki kanan sunat dicacapkan, mana kaki kiri berada di bawah punggung sebelah kiri. Mana kaki kanan tu ditegakkan, sedangkan kaki kiri dibengkokkan, mana kita duduk di atas telapak kaki yang kiri itu. Gitu. Lengan kanan letakkan tapak kanan, lengan kiri letakkan pada kepala kiri. Manakala jari jemari sunat tidak melebihi kepala lutut. Gitu. Jari jemari kita sunat tidak melebihi daripada kepala lutut dan dirapatkan dalam keadaan menghadap kepada kiblat, arah kiblat. Baik, kemudian mengangkat tangan ketika bangkit pada tasyahud awal. Apabila berdiri daripada tasyahud awal, seseorang itu disunatkan mengangkat kedua tangannya selepas berdiri dengan tegak. Apabila berdiri pada tasyahud awal nak masuk tasyahud yang ketiga kan, seorang itu disunatkan mengangkat kedua tangannya selepas berdiri dengan tegak. Kan tetapi dia tidak dibolehkan mengangkat kedua tangannya jika sembahyang dalam keadaan duduk dan sebelum berdiri daripada tasyahud awal. Kalau orang sembahyang duduk tak perlulah. Dia tak dibolehkan mengangkat dua tangan ketika dalam keadaan duduk, kecuali kalau dia sembahyang duduk. Kalau sembahyang duduk lainlah. Tapi kalau dia sembahyang bangun, saya berdiri, maknanya ketika dia duduk tu tak boleh lagi angkat tangan. Dan betul-betul duduk berdiri tegak, barulah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Allahu Akbar tadi kan? Macam tu. Ada nombor 39 bawah tu. Kita tengok. Ada sebahagian daripada kita yang mengangkat kedua tangan mereka selepas daripada tasyahud, membaca tasyahud awal dan sambil berdiri bagi meneruskan rakaat ketiga ketika masih dalam keadaan duduk. Sebenarnya hal ini merupakan satu kesalahan jelas yang tidak punya dalil. Ianya bersalahan dengan keterangan hadis sahih yang akan diletakkan dalam babnya. Dia menentang hadis sahih. Itu benar. Baik, seterusnya apa lagi? Kemudian kalau dalam kitab ni tambah wala yataharraku asbi'ahu al-mustabbihati inda rafiha, dan dia tidak menggerak-gerakkan jarinya yang telunjuk tu ketika mengangkatnya illallah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaf'aluhu, kerana Nabi sallallahu tidak melakukan dia, tidak melakukan. Wasannu ayatummal ibham ala musabbihati, dan sunat bahawa dia menggenggamkan ibu jarinya sehinggalah kepada jari telunjuk, ataupun mendekatkan ibu jari itu ke telunjuk, ka'akid salasah wa khamsin, seperti nombor 3 dan 50. Bi'ayyadhaha tahtaha ala tarfil rahilatihi, dengan bahawa dia meletakkan di bawahnya kepada ujung-ujung daripada telapak tangan dia. Kata mana angka seperti angka salasa wa khamsin, 3 dan 50. Jadi tak perlu nak tegak macam ni, ada menongak je tu. Tak perlu sebenarnya. Tak ada pun sebuah kitab menongak je tu.
Dia kata Allah di atas, di langit. Itu sebabnya kita kena longak je tu. Macam tu. Nah, je tu. Tak perlulah. Okey. Kemudian riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Nabi sallam kana iza qata'a fit tashahhud wudi'a yadahu al-yusra ala rukbatihi yusra wa wudi'a yadahu yumna ala rukbatihi yumna wa uqida salasan wa hausin wa ushira bi sababati. Ada Nabi sallam apabila duduk dia pada tasyahud meletakkan tangan yang kiri di atas lutut yang kiri dan meletakkan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan, dan dia membuat akad ataupun angka 3 dan 50. Wa usyira bi sabahabati, dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Isyaratkan dengan telunjuk. Angka 50. Ni 3. 3 kan? Ni 5. 53. Nanti akan ada kat depan. Ada nanti. Muka surat apa tak ada. Ada dia punya hadis ni. Nanti kita akan sambung kemudian. Ya, kemudian lah. Macam tu. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, berbunyi kana Rasulullah idza qama ila shalah al-maktubah rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi wa yasna'u zalika aidan idza qada qira'atihi wa arada an yarka'a wa yasna'uha idza rafa'a ra'sihi min ar-ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'idun. Wa idza qama minas sajdataini ay rak'ataini wa huwa at-tashahhud awal rafa'a yadayhi kadzalika wa kabbara. Dia nazala. Dia nazala.
salatika wa sayyidina Muhammad sallallahu. Baik, berkenaan dengan tadi berkenaan 50 kan, 3 dan 50, 53 tu di muka surat 267 dengan 268. Ya. 267 dan 268 dia ada bincang berkenaan perkara tu lah. Kita boleh lihat di muka surat 268 tu, 29 bawah tu. Perkara yang dimaksud dengan 53 adalah menggenggam 3 jari. Nampak tak? 268 nombor 9 bawah tu. Nanti kita boleh baca dia lah. Perkara yang dimaksud dengan 53 adalah menggenggam 3 jari. Mana jari tengah, manis dan kelingking. Itu dikatakan sebagai angka 3 dalam bahasa Arab. Manakala jari tunjuk dan ibu jari dipanjangkan sehingga menjadi angka 5. Gabungan antara jari jemari ini seterusnya seakan membentuk angka 53. Macam tu. Nanti jadi 53 tu bentuknya 53. Macam tu. 3 dan 50. Jadi tak perlu nak melonggak-longgak sangat lah. Tak perlu lah. Soalnya Allah Ta'ala ada berada di langit. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Bukan di langit. Dia berada di mana-mana. Gitu. Baik. Kita lihat terjemahan tadi sikit lagi. Adalah 256 tadi adalah Rasulullah apabila baginda berdiri bagi melakukan solat fardu, baginda mengangkat kedua tangannya membetuli kedua bahunya Rasulullah. Hal ini juga dilakukan oleh baginda yang hendak rukuk setelah selesai membaca Al-Fatihah dan juga surah. Baginda juga melakukannya ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk. Macam tu. Baginda juga melakukannya ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Akan tetapi baginda tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana gerakan pun ketika dalam keadaan duduk. Ketika solat dalam keadaan duduk. Dan apabila baginda bangkit pada tasyahud awal, baginda mengangkat kepalanya dan juga bertakbir. Macam tu. Ni kalau dia dalam keadaan duduk lah. Tapi kalau orang tu memang dia semayang duduk, tak lain lah. Memang dia semayang duduk. Okay? Dan duduk yang pada afdal tu, dia tengok keadaan lah duduk tu macam mana. Tak kursi ke, duduk melunjur pun boleh juga. Dia tengok keadaan sakit tu macam mana. Yang makruh itu duduk bersila. Macam hari tu kan kita bincang, bersila tu makruh. Tapi kalau tak boleh berlunjur pun tak boleh, duduk tak kursi pun tak boleh. Yang dia boleh duduk bersila. Duduk bersila lah. Mana alternatif dia bersila. Lain cara duduk dia tak boleh. Kena buat lah, duduk bersila. Tapi kalau dia boleh cara lain, gunalah cara lain. Macam tu. Wallahu a'lam tuan. Sekian. Ada soalan? Presiden tu. Habis ya? Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-saliha wa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyadata ya alim la ilaha qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahana hudhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.